Alright, Assalamualaikum. Okay, saya ada ternampak satu video. Maybe this is like a react video lah sikit. Tapi nak react pun zaman ni dah bukan zaman untuk kita buka pusat tuition. Tetapi there's nothing wrong with identifying problems and finding solutions so that in the future kita tak repeat kesalahan yang lama tu ke dalam bentuk pendidikan yang akan datang. Okay, so saya find out ada 3 masalah yang sering berlaku di dalam pusat tuition. This is reality dan banyak pusat tuition mengalami isu yang sama dan problem dia tidak dapat diselesaikan dengan cara yang berbeza, melainkan kita ambil action yang lebih kurang sama je dengan pusat tuition yang lain. Okay, so yang nombor 1 ialah murid berkurangan sewaktu hujung tahun dan bulan puasa. And then yang keduanya, pertindihan jadual waktu antara anak murid dan pusat tuition. Okay, so benda ni selalunya terjadi apabila sekolah buat polisi-polisi baru. Contohnya hari Rabu sebagai hari co-curriculum. Sebelum tahun hari Rabu ni digazetkan sebagai hari untuk co-curriculum, benda ni tak berapa obvious sangat masalah dia. Dia lebih kepada murid tak boleh datang kelas hari Sabtu. Okay? Tapi bila digazetkan Rabu sebagai hari co-curriculum, ada masalah sikit kepada pusat-pusat tuition. Okay, kita akan bincangkan benda tu kejap lagi. Alright, now yang ketiga ialah cikgu tidak hadir ataupun bertukar-tukar. Alright, so benda ni semua telah dapat dihapuskan dengan ketiadaan ataupun tidak lagi relevannya pusat tuition secara fizikal. Okay, boleh, masih relevan tetapi purpose dia sudah jatuh lah. Saya boleh katakan boleh, masih boleh buka. Tapi purpose utama untuk pergi ke tuition tu sudah jatuh dah. Okay, kalau tidak dulu orang pergi tuition sebab nak exam, sebab tahun tu exam, sebab dah nak UPSR, sebab dah nak PT3, tahun ni SPM. Itu standard purpose orang menghantar anak-anak ke pusat tuition. So now 2 peperiksaan major di dalam Malaysia dah tidak ada. Purpose tu berkurangan walaupun needs for tuition center tu masih ada. Alright, so get that clear first. Now number 1, okay, solusi untuk hujung tahun ataupun bulan puasa kepada pusat tuition. Benda ni dah tidak ada, tetapi boleh saya sembangkan di sini. Solusi untuk pusat tuition kalau hujung tahun, first of all, macam saya cakap dalam video-video yang lepas, kita tutup. Waktu tu kita revamp. Waktu tu juga kita pelajari apa yang perlu kita baiki dari sudut pentadbiran, management, guru. Kita nak refresh cikgu baru ke, kita nak revise gaji cikgu, kita nak take new blood into the tuition center, which means to say kita tahu cikgu ni bagus tapi ada masalah, mungkin kita nak consider itulah waktu dia. Kalau kita tak cuti, sebenarnya kita tidak ada peluang untuk fire orang-orang yang bukan tak produktif tapi macam sedikit controversial untuk kita pegang. Contohnya ialah guru-guru yang kononnya macam contohlah benda yang biasa berlaku ialah guru yang banyak bersembang di dalam kelas compared to mengajar. Benda ini sangat clear. Okay? Cikgu tu jadi best bukan sebab dia mengajar, tapi dia banyak bercerita. So it defeat the purpose of parents sending children to tuition center because they are not paying for their children to listen to stories. And kalau kita sebagai ibu bapa, sebagai guru pemilik pusat tuition, kita simpan dia kerana ramai orang suka masuk kelas dia untuk dengar stories. Actually kita telah betray the trust of our parents yang hantar anak-anak tu. Okay, tu satu solusi. Kita tutup je hujung tahun, kita just tutup 1 bulan, kita revamp apa yang patut. Okay, now what happens kalau murid kita berkurangan waktu bulan puasa? The moment that kita dah memang tahu ini akan terjadi, the best thing to do is kita just shorten the period for pusat tuition during Ramadan. So what you can do, nombor 1, shorten the period so that orang boleh balik awal. For example, kalau kelas you ada pukul 4 sampai pukul 6, you pendekkan.
Okay, pendek kan kita kena dapatkan agreement dengan parents. Maksudnya awal-awal dia nak daftar, kita dah bagi tahu dah ini pattern kita di bulan Ramadan. Kita pendekkan waktu untuk you boleh balik sebelum buka puasa, dan kita panjangkan, bukan panjang lah, kita anjakkan waktu selepas buka puasa. For example, kalau you punya kelas buka pukul 8.30, buka pukul 8 malam, habis pukul 10, kita akan anjakkan ke 8.30 hingga ke 10.30. And nampak macam lewatnya 10.30. Tak, actually bila bulan Ramadan, orang pergi masjid, orang pergi sembahyang tarawih, ngam-ngam je usually. 10.30 tu, orang pun habis tarawih. Kadang-kadang 8 ke apa ke. So itu tergantung kepada parents lah. Tetapi itu approach yang kita boleh buat untuk bulan Ramadan. So kita cut half, parents pun bayar half. Itu kita kena tunjuk dan explain our pattern for Ramadan kepada parents. So jangan explain benda ni bila dah nak bulan puasa. Itu nampak macam nipu, dah kutip duit baru nak pulangkan, lagi satu tak efficient nampak dia. Okay? So memang daripada awal lagi. And kita juga boleh memudahkan parents dalam bulan puasa ni dengan cara kita hanya ambil half of the payment tu kan, kita ambil ansur-ansur. For example, katalah bulan puasa ialah bulan 4. So, kita daripada bulan Januari, kita dah kutip duit tu sikit-sikit. For example, kita ambil, katalah yuran tu hanya RM200. So, kita ambil lah RM50 sampai ke bulan puasa tu. So, by the time bulan puasa tu, parents hanya bayar RM50. Katakan tadi yuran tu 200, and then dia bayar daripada bulan 1 sampai bulan 4 tu 50. So bulan puasa tu parents memang akan suka dan dia akan stay. Sebab apa? Banyak kekangan dia tu dapat diselesaikan dengan cara kita dah kurangkan perbelanjaan dia. Kita dah pendekkan masa. Jadi dia tak perlu nak fikir. And then yang ketiganya, kita tak ada membebankan dengan kelas ganti. Sebab bulan puasa nanti hujung minggu terakhir tu kita tak tahu nak buat macam mana. Nak ganti ke, nak bayar ke, nak suruh parents bayar separuh ke. Kan susah kan. So kita make it clear by the time, by bulan puasa, bulan puasa kita akan tutup before minggu kedua ke, minggu ketiga ke, macam tu. So, kita dah terangkan kepada parents. Okay? So, benda ni kena terang awal-awal. Daripada awal-awal dia pendaftaran, kita dah bagi tahu dah pattern kami di bulan Ramadan macam ni. Pattern kami di hujung tahun begini. So, kadang-kadang parents akan kata, tak ada ke aktiviti bulan Disember ni, anak saya asyik tengok TV je. Biarkanlah. Sebab apa? Anak-anak pun bukan robot. Okay? So, kalau dia ada 1 month untuk tengok TV and the rest of the year, dia study, I think that's fair. Okay? Jangan jadikan anak-anak kita pemberontak just because of kita punya unfair judgement. Okay? Alright. So, I hope you learn something out of that. Alright? So, are you ready for the next one? Okay, so now the next one ialah pertindihan waktu sekolah dan pusat tuition. Benda ni memang berlaku obviously bila dah start Rabu tu sebagai waktu kurikulum lah. Murid tend to be macam ponteng daripada kelas malam tu, and then kelas petang pun memang tak ada. Kadang-kadang absent, kadang-kadang cikgu sendiri pun tak dapat datang. So, alternatifnya ialah kita adakan hari Rabu tu adalah untuk murid-murid yang tidak pergi ke kurikulum. Okay, saya yakin pusat tuition kalau kita buka, kita kan ada kelas darjah 2, darjah 3, darjah 4. So, budak ni semua tak pergi ke kurikulum lagi kan. Mungkin darjah 4 tu dah pergilah. Tapi dia bukan kelas periksa. Jadi, dia akan boleh datang untuk malam tu dengan keadaan macam kalau lesson tu relax sikit pun, dia tidak impact kepada pembelajaran dia waktu malam. Okay, so kita boleh letakkan kelas-kelas yang bukan kelas exam pada hari Rabu tu. Okay, so itu cara dia. Alright, so itu yang kedua. Okay, now listen for the third one. Alright, cikgu tidak hadir dan bertukar-tukar. Ini adalah masalah natural. Kita panggil human disaster sajalah ya. So, untuk kes yang macam ni, kita kena berlaku adil. Nombor 1, kena accept that human made errors. Secondly, kita kena accept the fact that
unavoidable. Dan ketiganya, kita juga kena accept that not everything is within our control. And number 4, yang terakhir sekali, kita must learn to apologize. Maksudnya, dan kita sebagai parents ke, sebagai pengusaha pusat tuition dan guru-guru yang terlibat tu juga mesti menerima perkara ini boleh berlaku, perkara ini tidak boleh dielakkan, perkara ini di luar kawalan dan perkara ini perlu diterima sebagai human error oleh ketiga-tiga pihak, iaitu anak murid, ibu bapa, guru-guru dan pengusaha pusat tuition. Jadi kadang-kadang memang ada ibu bapa yang mengamuk, ibu bapa yang marah. Kadang-kadang anak murid dah sampai, tiba-tiba cikgu tak datang. Kadang-kadang kena faham, cikgu-cikgu ni tak datang sebab masa untuk dia kejar tu dengan masa yang dia patut mengajar tu tak berbaloi dengan apa yang dia kena sacrifice. So benda ni kenalah kita macam kadang-kadang bila kelas tu dah nak hampir, anak murid pun dah sampai, tapi cikgu tu gagal untuk datang in time or on time. Yang itu memang kita kena fahami bahawa not everything gets feasible. So dan kadang-kadang just tak boleh avoid. Katalah cikgu tu ada masa dan cukup masa pun, dia kadang-kadang ada benda yang dia tak dapat kontrol. For example, traffic. Okay? So, kalau dia boleh datang dalam masa, sebelum masa yang sepatutnya pun, kalau traffic tu menghalang, dia akan fail juga. So, it is good sometimes bila cikgu-cikgu ni, dia dah tahu dia tak boleh datang, walaupun lagi setengah jam kelas akan bermula, dia bagi tahu kita. Dan kita barulah, memanglah kita akan terhegeh-hegeh nak call parents. Masa tu lah parents nak mengamuk sebab dia dah ambil time off lah, apalah nak hantar nak kita semua kan. Tapi, the whole picture is setiap yang berlaku tu dia ada obstacles dia yang menyebabkan keadaan tu kadang-kadang fail. Dan it's not cikgu tu tak bagus, it's not pusat tuition tu tak bagus. Benda ini human error. So natural disaster yang saya katakan tadi. So all this, ketiga-tiga masalah ni tidak lagi wujud zaman sekarang, memandangkan pusat tuition tidaklah lagi tujuan ataupun the next hype thing for students to go and reach out for solutions to their studies. Tapi sekiranya pusat tuition masih relevant, definitely these 3 points are important for us to look into, kan? So banyak, dan ketiga-tiga isu ni sebenarnya telah dikonsider selesai dengan ketiadaan peperiksaan major ni, dengan jatuhnya purpose of going to pusat tuition. Okay, so basically it is no more relevant mungkin, tetapi it is still worth discussing. So saya harap video kali ni walaupun tak adalah sangat nilainya dah sekarang, tetapi mungkin dapat membantu pada mereka yang masih nak buat pusat tuition secara fizikal. Okay, so jangan risau, you can still venture. Mungkin kita rasa tak laku, tapi kalau kita buka mungkin orang sedang mencari. Okay, memang ada je orang call pun. Alright, so I hope you learn something today, and selamat maju jaya. Assalamualaikum.